Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita pada pertemuan di malam ini. Setelah sebelum ini kita telah membicarakan tentang syu'bah as-saniyah, syu'bah yang kedua, cabang yang kedua daripada cabang iman. Dan kita, seperti mana yang telah kita sebut sebelum ini, bahawa kita membahaskan kitab Syu'abil Iman. Dan ia adalah kitab mukhtasar Syu'abil Iman, ringkasan daripada Syu'abil Iman. Syu'abul Iman ini karangan Imam Al-Baihaqi, tebal. Diringkaskan oleh seorang Asy-Syaikh Abdul Qasim Umar bin Abdul Rahman Al-Qazwini Asy-Syafi'i. Dan kita membahaskan tentang syu'bah yang pertama pada pertemuan yang di awal-awal dahulu. Dan pada pertemuan yang seterusnya kita telah membahaskan tentang syu'bah yang kedua, cabang iman yang kedua. Maka kita akan masuk pada halaman yang ke-8 hari ini. Kita membahaskan syu'bah yang ketiga, cabang yang ketiga bagi iman. Kata Imam Al-Qazwini, kata dia, "Ats-tsalitsu al-imanu bil malaikati lil ayati wal hadithil mazkuraini." Syu'bah yang ketiga, cabang iman yang ketiga ialah beriman dengan malaikat. Dan kata pengarang, ianya berdasarkan ayat dan hadis yang telah disebutkan sebelum ini. Maknanya beriman kepada malaikat itu berdasarkan kepada hadis, berdasarkan kepada ayat Al-Quran yang telah kita sebutkan dan juga hadis yang telah kita sebutkan ketika kita membahaskan syu'bah yang kedua pada pertemuan yang dahulu, iaitu ayat Al-Qurannya, ayatnya wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi dan juga hadisnya, hadis Jibril, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi. Ini yang dimaksudkan oleh pengarang kitab. Jadi di dalam hadis tersebut menyebut tentang keimanan kepada malaikat. Hadis Jibril yang mana disebut Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang iman. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi. Beriman itu beriman kepada Allah dan malaikatnya. Maka di sini ada satu perkara penting kita tahu di sini dari sudut perkataan al-malaikah. Perkataan al-malaikah itu ialah jamak bagi kalimah malak. Kalimah al-malaikah sebenarnya dia adalah plural ataupun jamak bagi kalimah malak. Kita wajib kita beriman dengan adanya malaikat Allah. Cuma tentang kalimah yang ditulis di dalam bahasa Arab, malaikatun ataupun al-malaikatu, tak yang ada di akhir kalimah al-malaikah tersebut, at-ta di situ, huruf ta yang ada di situ bukan huruf ta disebut dengan ta'ut ta'nits. Huruf ta yang menunjukkan perempuan atau betina, tidak. Maka ta di situ hanya ia rujuk kepada kalimah itu ialah kalimah jamak.
Kalimah itu jamak. So kalimah mufradnya, singularnya ialah malakun, dan plural baginya, jamak baginya ialah kalimah malaikatun. Jadi yang dimaksudkan dengan kalimah malaikatun itu bukan satu malaikat, itu jama'atun minal malaikah. Itu adalah satu kumpulan daripada malaikat. Bila kita sebut al-malaikatu, bila kita sebut al-malaikatu, maknanya jama'atun minal malaikah. Maknanya satu kumpulan daripada malaikat. Kadang-kadang menariknya di dalam bahasa Arab ini, contoh kalimah Fatimah kan. Contoh kalimah muallimah. So kalimah tak yang ada di belakang tersebut, yang itu memang ianya ta'ut ta'nis. Itu ta'ut ta'nis. Tak itu yang rujuk kepada ampunyanya perempuan. Kalimah itu. Kadang-kadang macam kalimah Fatimah dan muallimah itu menunjukkan Fatimah itu perempuan. Muallimah ini guru. Itu perempuan. Guru perempuan. Kadang-kadang kalimah huruf ta yang ada di akhir kalimah, dia tidak menunjukkan jamak. Dia menunjukkan satu. Dia menunjukkan singular juga. Kadang-kadang macam itu. Dan dia tak menunjukkan ianya taknis. Tak menunjukkan dianya perempuan. Tak menunjukkan ia betina. Tak. Misal contoh kalimah yang kita boleh jumpai dalam bahasa Arab. Contohnya kalimah baqar. Kalimah baqar ini, ia adalah plural ataupun dia jamak bagi kalimah baqarah. So, baqarah itu mufrad, singular. Dan kalimah baqarun itu adalah kalimah jamak. Ini, so di sini yang kita nak sebut, di sini tak yang ada di akhir pada kalimah baqarah, itu sebenarnya untuk membezakan di antara singular dan plural. Nak dibezakan bilangan mufrad yang ia satu dengan bilangan jamak yang ia 3 ke atas. Juga dalam bahasa Arab selain daripada kalimah baqarah juga disebut dengan as-saur. As-saur ini dinamakan dia dengan baqarah dalam bahasa Arab. Kalimah al-baqarah yang kita cakap tadi, kalimah ini bukan menunjukkan unsa, bukan menunjukkan hanya lembu betina. Kalimah baqarah tu lembu. So kalimah itu bukan maknanya mesti kalau kita sebut baqarah itu maknanya betina. Tak. Bahkan kalimah baqarah itu lizzakari wal unsa. Ia rujuk kepada yang jantan juga betina. Ini dalam bahasa Arabnya. Macam mana kamu sebut? Contoh saya bagi kalimah yang lain. Misal contoh kalimah an-namal. Kalimah an-namal itu jamak bagi kalimah namlah. So dia adalah plural bagi kalimah namlatun. Namlatun tu semut kan? Seekor semut. Namlatun tu mufrad. Dia singular. Namlatun. So jamak dia adalah namlu. So an-namlah itu kalimah an-namlah yang ia singular. Sebenarnya dia tak rujuk kepada betina. Dia rujuk kepada yang jantan dan juga dia rujuk kepada betina. Litta'nis walizzakar. Jadi perbahasan kita pada kalimah al-malaikah itu kan, kalimah tak yang ada di akhir kalimah malaikah tersebut. Kadang-kadang kalimah tak ini dia rujuk kepada bilangannya satu, mufrad. Misal contoh kalimah yang telah kita sebutkan tadilah, kalimah namlah. Maka kalau kita bahas tentang malaikat tadi, tak, huruf tak yang ada di akhir kalimah tersebut, kena kita faham di sini, di situ jangan disalahfahami oleh sebagaimana difahami oleh sebahagian orang, bahawa kalimah huruf tak yang ada di akhir kalimat tak di akhir kalimah al-malaikah di situ, itu bukan menunjukkan betina, bukan menunjukkan perempuan, tidak. Dan bukan menunjukkan satu. Kalimah al-malaikah itu maknanya jama'atun minal malaikah, satu kumpulan ramai daripada malaikat. Dan dia bukan menunjukkan jantina perempuan, tidak. Bahkan dia rujuk kepada satu kumpulan yang banyak daripada malaikat. Dan memang malaikat, i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, bila kita sebut beriman dengan malaikat, malaikat itu laisu dzukuran wala inasa. Para malaikat itu mereka bukan lelaki dan bukan perempuan. Bukan lelaki, bukan perempuan. Tak disifatkan mereka itu dengan lelaki dan tidak disifatkan mereka itu dengan perempuan.
Maka bila kita sebut dalam perbahasan pada malam ini tentang syu'bah yang ketiga, cabang iman yang ketiga, itulah beriman dengan malaikat, yakni kita beriman dengan kewujudan malaikat. Kita wajib meyakini tentang kewujudan malaikat, dan malaikat itu ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat yajuzu lahum an yatashakkalu. Kata ulama, para malaikat itu antara yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, Allah Ta'ala jadikan mereka boleh berubah bentuk daripada rupa mereka yang asal. Mereka boleh menjelma dalam bentuk-bentuk yang lain daripada bentuk asal, dengan rupa yang lain daripada rupa asal. Dan kata ulama, mereka harus mengubah bentuk mereka ini, mengubah bentuk mereka ini dalam rupa bentuk lelaki. Tetapi di sini dengan ingatan, tanpa ada alat yang ada pada lelaki, tanpa ada alat yang menunjukkan dia itu lelaki. Maka di sini harus malaikat itu mereka yatashakkalun. Mereka ini menukar bentuk mereka yang asal kepada bentuk yang lain. Cuma bentuk yang dihormati seperti bentuk lelaki. Seperti bentuk lelaki. Dan mereka tidak berubah bentuk mereka itu dengan bentuk ataupun dengan rupa paras perempuan. Dan apabila ulama-ulama membahaskan ini, yang ia sudah tentu, dan ini berdasarkan beberapa dalil yang sahih, yang warid daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukan maknanya bila para ulama kata para malaikat itu mereka mengubah bentuk mereka yang asal dengan rupa lelaki, yang ini dengan tanpa ada syahwat, tanpa dijadikan ada bagi mereka itu syahwat, dan tanpa ada makhrajil baul wa makhraji al-ghaid, tanpa ada bagi mereka tempat alat kemaluan yang keluar daripadanya kencing, dan alat kemaluan yang keluar daripadanya tahi. Tidak ada, tanpa kemaluan hadapan dan tanpa kemaluan di belakang. Maka harus ke atas mereka itu, dari sudut rupa bentuk itu mereka berubah dari bentuk yang asal kepada bentuk manusia. Dari sudut bentuk itu bentuk manusia, tapi tanpa manusia yang lelaki, rupa paras yang lelaki, tapi tanpa ada alat yang ada pada lelaki, tanpa ada tempat alat yang keluar daripadanya al-baul, kencing, dan tanpa alat yang keluar daripadanya al-ghaid, itu tahi. Ini yang kita maksudkan, ini yang dimaksudkan oleh para ulama, harus ke atas malaikat itu mereka menjelma dengan rupa paras lelaki, tetapi ingat, dengan tanpa ada alat yang menunjukkan ianya alat lelaki. Tidak. Maka hadis yang tadi yang kita sebut, yang ia adalah hadis Jibril ataupun hadis Jibril, apabila datangnya Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, maka Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Rasulullah mutasyakkilan, datang dalam bentuk dia datang bukan dalam bentuk yang asal, tidak. Dan baginda Rasulullah memang pernah ada dalam hidup baginda Rasulullah 2 kali melihat Jibril alaihi salatu wassalam dalam bentuk yang asal. Ketika baginda Rasulullah berada di Makkah, baginda lihat rupa Jibril alaihi salatu wassalam dalam rupa yang asal, sehingga baginda Rasulullah tidak menyangka Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang sebesar Jibril alaihi salatu wassalam, dan baginda pingsan disebabkan itu. Dan lalu Jibril alaihi salatu wassalam mengubah bentuknya seperti bentuk seorang lelaki, lalu dipeluknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata dia terkejut bahawa dia tak sangka bahawa Allah Ta'ala ada menciptakan makhluk sebesar Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Jibril, dia telah sebut bahawa Allah ciptakan dia ada baginya sayap. Naam, para malaikat Jibril dan juga yang lain ada baginya sayap,
Dan Jibril kata sayap dia ada 600 sayap. Dan pada malam tersebut yang baginda Nabi kita SAW lihat Jibril, Jibril kata dia buka 2 sayap. Dan 2 sayap yang dibuka oleh Jibril SAW telah tutup timur dan juga barat. Subhanallah, di waktu yang pengalaman pertama, Rasulullah SAW pingsan bila lihat Jibril SAW. Namun bagi pengalaman yang kedua buat Rasulullah pada malam Mi'raj, baginda sekali lagi jumpa Jibril pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tetapi baginda pada Mi'raj, pada peristiwa Mi'raj bila Nabi naik ke langit, Nabi lihat Jibril juga buat kali yang kedua dalam rupa bentuk yang asal. Tetapi kerana baginda Rasulullah sudah ada pengalaman yang pertama melihat Jibril dalam rupa bentuk yang asal, dan baginda hatinya sudah kuat untuk melihat keajaiban-keajaiban alam atasan, di antaranya ialah melihat Jibril alaihi salatu wassalam, maka baginda tidak pingsan bila melihat kali yang kedua Jibril alaihi salatu wassalam. Dan juga dalam hadis yang kita bahaskan tadi, hadis yang mana Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah beberapa soalan, maka ini menjadikan hadis ini adalah dalil. Hadis ini dalil bahawa malaikat itu mereka boleh mengubah bentuk mereka dengan rupa bentuk lelaki. Dan ingat, dan senantiasa ingat bahawa tanpa alat yang ada pada lelaki. Dan disebut dalam beberapa hadis bahawa wajah Jibril yang ditukar, Jibril menukar wajahnya, dan wajahnya dengan rupa bentuk lelaki, dan lelaki itu sebagaimana disebut dalam beberapa riwayat seperti rupa bentuk Dihyah, seorang lelaki yang namanya Dihyah. Kata beberapa orang sahabat Rasulullah mirip dengan Dihyatul Kalbi, seorang lelaki nama Dihyatul Kalbi, maka mirip dengan wajah Jibril bila dia ubah bentuknya yang asal kepada bentuk lelaki, dan lelaki itu seperti Dihyah Al-Kalbi. Maka daripada sini kita dapati dan kita faham bahawa malaikat itu mereka harus untuk mengubah bentuk mereka, tetapi kena ingat dalam bentuk lelaki yang tanpa alat lelaki, dan tidak harus bagi mereka mengubah bentuk dengan rupa bentuk perempuan, kerana Allah Ta'ala jaga mereka, Allah Ta'ala pelihara mereka daripada ini. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa. Yakni orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, hari akhirat, maka mereka telah menamakan malaikat dengan nama-nama wanita, dengan nama-nama perempuan. Maka di sini malaikat, berdasarkan ayat ini, malaikat tidak disifatkan dengan perempuan. Malaikat bukan hakikat mereka itu perempuan, dan bukan mereka itu lelaki yang hakikatnya lelaki. Bukan. Mereka itu, na'am, kita sebut mereka boleh mengubah bentuk mereka yang asal kepada bentuk yang lain, dengan rupa bentuk lelaki, tetapi dengan tanpa alat yang ada pada lelaki, dan tidak harus mereka merubah bentuk mereka yang asal kepada rupa paras wanita. Itu tidak harus kepada mereka. Jadi di sini apa yang telah saya nyatakan di sini ada sesuatu yang penting ingin disampaikan, iaitu apa yang digambarkan oleh sebahagian manusia. Di hari ini, di zaman ini, mereka telah bentuk beberapa patung. Mereka buat beberapa patung, patung yang berjisim. Mereka buat kadang-kadang daripada tanah, kadang-kadang mereka buat daripada besi, kadang-kadang mereka buat daripada kayu, kadang-kadang macam-macam lah, daripada plastik dan macam-macam. Lalu konon-kononnya mereka buat bentuk apa ini? Disangkaan mereka apa yang mereka bentuk kan? Mereka kata ini adalah rupa malaikat. A'udzubillah, dalam bentuk perempuan, dan mereka buat ada sayap-sayap, dan mereka buat gambaran ini, buat bentuk ini, dan memberi kesamaran kepada masyarakat
bahawa inilah gambarannya malaikat. Malaikat di sisi mereka ialah perempuan yang ada baginya sayap-sayap, dan mereka kata ini pari-pari, ini malaikat, wal'iyazubillahi ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memelihara malaikat daripada disifatkan dengan perempuan, sebagaimana yang telah kita nyatakan dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi. Dan juga warid dalam Al-Quran, juga warid dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Maka ayat ini adalah ayat penolakan tentang orang-orang al-musyrikun di zaman jahiliyah, di ketika dahulu, kerana mereka, orang-orang jahiliyah itu, di zaman jahiliyah itu, mereka menyangka bahawa malaikat itu perempuan. Mereka menyangka bahawa malaikat itu perempuan. Bahkan mereka cakap, mereka wawarkan, mereka kata bahawa malaikat itu banatullah. Na'udzubillah. Mereka kata malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Wal'iyazubillahi ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, menolak golongan-golongan di zaman jahiliyah, di kalangan orang musyrikun, yang mengatakan malaikat itu inasa. Mereka mengatakan malaikat itu perempuan. Mereka menyandarkan Allah itu ada baginya anak. Wal'iyazubillah. Ini mustahil. Allah Ta'ala mustahil disifatkan baginya anak. Allah Ta'ala tidak harus disifatkan baginya anak lelaki atau perempuan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, yakni Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada baginya ayah atau ibu, dan tidak disifatkan Allah Ta'ala baginya anak. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahman inatha. Maka makna wa ja'alu ini maknanya mereka menamakan malaikat itu. Ja'alu yakni mereka menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan ini tafsir ini ialah dengan kesepakatan ulama mufassirun. Maka ayat ini menolak golongan jahiliyah di kalangan al-musyrikun, yang mana mereka mendakwa bahawa malaikat itu perempuan, dan mereka mengatakan Allah baginya anak-anak yang perempuan. Wal'iyazubillahi ta'ala. Dan juga perlu kita tahu di sini, bila kita membicarakan tentang keimanan terhadap malaikat, bahawa malaikat itu dari sudut kejadian mereka ajsamun nuraniyah. Mereka itu adalah jisim. Allah jadikan mereka itu, ada bagi merekanya saiz, ukuran, jisim, nur daripada cahaya. Mereka, Allah Ta'ala ciptakan mereka daripada cahaya. Allah Ta'ala ciptakan malaikat daripada cahaya, dan jisim-jisim mereka itu lembut, latif. Kerana jisim ni ada dua. Jisim yang boleh disentuh dengan tangan, yang disebut dengan jisim kathif, seperti batu, gunung, seperti bukit, gunung, itu manusia, itu adalah jisim kathif yang boleh disentuh dengan tangan. Dan di sana ada jisim yang tidak boleh disentuh dengan tangan. Kita tak boleh sentuh dia dengan tangan. Maka yang tak boleh disentuh dengan tangan, contohnya ialah malaikat. Contohnya ialah malaikat. So malaikat adalah jisim-jisim mereka itu ialah latifah, jisim yang halus, yang kita tak boleh sentuh dia dengan tangan, kita tak boleh jamah dia dengan tangan. Walaupun begitu, mereka ada roh. Mereka ada roh, dan mereka mati, dan dicabutnya roh daripada malaikat-malaikat tersebut. Dan malaikat yang mencabut roh itu ialah malaikat Azrail. Hatta roh malaikat yang lain juga dicabut oleh diwakilkan kepada Azrail untuk cabut roh-roh mereka. Melainkan Azrail, Allah Ta'ala matikan dia, wafatkan dia, matikan dia setelah dia ambil nyawa ataupun roh malaikat-malaikat yang lain. So malaikat-malaikat itu ada bagi mereka itu arwah, ada bagi mereka roh. Dan roh mereka, kata para ulama, lebih halus
daripada jasad-jasad mereka. Kalaulah jasad mereka itu sudah halus, kita tak boleh sentuh dengan tangan, maka kata ulama, roh-roh mereka itu altaf min ajsadihim. Lebih lembut, lebih halus daripada jasad-jasad mereka. Roh para malaikat itu lebih lembut, lebih halus daripada jasad-jasad mereka. Kadang-kadang, that's why lah, disebabkan itulah kadang-kadang para malaikat ini disifatkan dalam beberapa hadis, mereka ini datang ke majlis-majlis ilmu. Ada masyayikh, ada guru ahli sunnah wal jamaah yang mengajar ilmu dalam majlis ahlul ilm, maka mereka hadir, malaikat-malaikat ini hadir. Tetapi insan, mereka yang hadir dalam majlis ilmu tidak merasai kehadiran mereka. Mereka tidak dapat merasakan kehadiran mereka kerana mereka ini Allah Ta'ala jadikan daripada jisim yang altaf min ajsamil latifah. Mereka ini dijadikan daripada jisim-jisim yang halus, yang tidak boleh disentuh dengan tangan. Kadang-kadang kalau kita tengok udara kan, udara kadang-kadang kalau kita duduk sorang-sorang di atas kerusi, kadang datang udara. Dan udara tu kita dapat rasa dia. Kadang-kadang udara yang datang, angin yang datang tu angin yang sejuk. Kadang angin yang datang itu angin yang panas, angin yang hangat, angin yang sejuk, kita dapat rasa. Tapi malaikat, kewujudan mereka itu, mereka datang ke majlis-majlis ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Orang yang hadir dalam majlis itu, dia mungkin tak dapat rasa keberadaan para malaikat itu di sekeliling mereka. Kerana malaikat tersebut Allah Ta'ala jadikan jisim mereka itu latifah, jisim yang tidak boleh disentuh dengan tangan. So, bila kita membahaskan tentang keimanan kepada para malaikat ini, yang mana warid dalam Al-Quran, dalam hadis, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi. Beriman itu, kita beriman dengan Allah dan malaikatnya. Maka maksud di sini ialah kita meyakini kewujudan mereka. Kita meyakini bahawa malaikat itu wujud. Kadang-kadang sidang penonton yang dimuliakan, sidang penonton yang saya hormati, kadang-kadang ada sebahagian orang, mereka degil bila kita sebut tentang ini, mereka tak nak terima. Mereka kata apa? Mereka kata, saya tidak pernah tengok malaikat. Saya tak pernah nampak dengan mata kepala saya sendiri malaikat. So, oleh kerana saya tak dapat tengok malaikat dengan mata kepala saya sendiri, maka dia kata, saya tak nak percaya bahawa mereka ini wujud. Mereka kata, kalau sekiranya benda tu tak dapat saya tengok dengan mata saya, benda tu saya tak dapat lihat dengan mata saya, maka kaedah di sisi saya senang je. Dia kata, saya kira benda tu tak ada. Kadang-kadang mereka ini yang tak beriman dengan perkara-perkara yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah ini, termasuk malaikat, mereka letakkan kaedah ini. Mereka kata, kalau sekiranya benda itu tak nampak, sesuatu tu yang dikhabarkan tak nampak di mata mereka, di mata kepala mereka, so mereka buat conclusion, mereka buat kesimpulan, benda tu tak ada, sesuatu itu tak ada. Ini sebenarnya bukan kaedah. Dan ini sebenarnya kalau mereka nak menganggap ia kaedah sekalipun, ia kaedah yang ma'wajjah, satu kaedah yang bengkang-bengkok, yang penuh dengan kritikan, yang penuh dengan keganjilan, yang tidak boleh kita iktibarkan dia. Tak boleh kita iktibarkannya. Dan tidak ada dalil satu pun yang menyokong, yang dibina kaedah yang ma'wajjah ini, yang terpesong ini. Maka kadang-kadang salah seorang daripada kita beriman dengan banyak perkara. Kita beriman dengan banyak perkara. Yang mana perkara-perkara yang kita beriman tentang kewujudannya itu, kita memang tak pernah lihat, tak pernah lihat dengan mata kepala kita. Naam, kita antaranya kita beriman dengan adanya roh. Persoalan di sini, adakah salah seorang daripada kita pernah lihat roh dia sendiri? Pernah tak ada orang dia kata, saya lihat roh saya sendiri? Tak ada orang yang dapat lihat roh dia sendiri. Pun begitu, tak pernah dapat lihat roh sendiri, kita meyakini tentang kewujudan roh yang ada pada jasad kita.
Bukankah salah seorang daripada kita meyakini adanya akal baginya? Ke dia kata dia tak ada akal? Mesti dia kata, saya ada akal. Baik, kamu yang ada akal, pernah tak kamu lihat akal kamu? Pernah tak kamu nampak dengan mata kepala kamu sendiri akal kamu? Pun begitu seseorang itu, walaupun dia tak pernah lihat akal dia, dia meyakini bahawa Allah Ta'ala kurniakan kepadanya akal. Kita boleh ajukan persoalan ini kepada mereka. Kamu percaya tak kamu ada kamu percaya bahawa ibu kamu yang melahirkan kamu? Percaya ke tidak? Kamu percaya tak ibu kamu yang melahirkan kamu? Kalau kita tanya dia, adakah kamu pernah lihat bila kamu dilahirkan, ibu kamu yang melahirkan kamu? Kamu lihat tak ketika di mana ibu kamu itu melahirkan kamu? Kamu lihat ke? Pernahkah kamu lihat dengan mata kamu sendiri yang ibu kamu melihat kamu, melahirkan kamu? Tetapi seseorang itu walaupun begitu, dia tak melihatnya. Dia meyakini bahawa ibunya sendiri yang melahirkannya. Sebab that's why sepanjang umurnya sampai ke dia ada anak sekalipun, dia kata dekat ibu dia, ummi, ummi, ibuku, ibuku, mak, ummi, mama dan sebagainya. Tapi engkau bila mana dilahirkan oleh ibu kamu, kamu ada lihat ke? Tapi macam mana boleh kamu tahu bahawa dia ibu kamu? Mana kaedah yang kamu guna? Apa yang kamu tidak lihat dengan mata, maka kamu tidak akan iktiraf dengan kewujudan perkara tersebut. Jadi oleh kerana itu, kaedah yang kamu bina ini tidak ada asas. Kaedah yang kamu guna ini tidak ada kesahihannya. Tak betul. Jadi malaikat ini kita meyakini kewujudan mereka walaupun kita tidak melihatnya. Jadi bukanlah sesuatu itu dikira sesuatu itu tidak dikira kita tak boleh menafikan kewujudan sesuatu kerana kita tak nampak. Kerana banyak perkara yang kita tak nampak, ianya wujud. Antaranya roh, antaranya malaikat, antaranya akal, dan sebagainya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan para malaikat itu ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan apa maknanya? Maknanya Allah Taala jadikan mereka itu ada kedudukan yang tinggi. Mereka ada martabat yang tinggi dan kita meyakini kewujudan mereka. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, "'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Dalam Al-Quran Allah Taala sifatkan malaikat itu mereka tidak menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka melaksanakan segala apa yang Allah Taala perintahkan kepada mereka. Walaupun ayat ini 'alaiha malaikatun ghiladun syidad adalah sifat yang disebut kepada malaikat yang ada di dalam neraka, malaikat yang jaga neraka, malaikat-malaikat yang jaga neraka. Tetapi sifat yang digambarkan dalam ayat ini rujuk kepada semua malaikat. Tidak ada satu daripada malaikat melainkan mereka bersifat dengan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua malaikat itu mereka tidak menderhakai Allah, tidak buat dosa kepada Allah, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, dan mereka melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hatta malaikat Harut dan Marut. Maka kita kena ingatkan di sini. Kita nak ingatkan di sini, kadang-kadang ada sebahagian buku-buku, kadang ada sebahagian kitab menyebut tentang kisah-kisah. Kadang kisah itu tak sabit. Kadang kisah itu, ianya kalau kita lihat disebut oleh ulama-ulama muhaqqiqun, kitab itu ialah maklumat yang dimasukkan di dalamnya, ianya daripada kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah yang diceritakan yang tidak sabit, khurafat. Cerita yang tidak sabit untuk disandarkan kepada agama dan tak layak untuk disandarkan kepada agama. Dan termasuk kisah yang disandarkan kepada sebahagian malaikat yang tak sabit tentang mereka. Sebahagian orang menyebut tentang dua malaikat. Dua-dua malaikat ini termasuk di antara malaikat yang maksum, yang dipelihara mereka itu daripada dosa. Mereka itu tidak
melakukan penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menulis dan menceritakan cerita Israiliyat, mereka kata bahawa ada dua malaikat. Satu namanya Harut dan satu lagi namanya Marut. Dan mereka mengatakan dua-dua malaikat ini, dan ini kisah bohong, ini kisah dusta. Mereka kata dua malaikat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala ke bumi, sehingga dipasangkan kepada mereka konon-kononnya syahwat, hawa nafsu. Lalu mereka itu jatuh di dalam fitnah dengan melakukan zina dengan seorang perempuan namanya Zahrah. Lalu mereka minum arak dan mereka buat zina dengannya. Dan setelah itu mereka bunuh bapanya dan ada setengah sebut dia bunuh anaknya. Ini kisah yang macam ini, sebenarnya kisah ini khurafat yang tidak ada asas baginya. Yang ia bercanggah dengan firman Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, bahawa semua malaikat termasuk Harut dan Marut, dua malaikat yang mulia, mereka tidak buat dosa, mereka melaksanakan perintah Allah, mereka tidak menderhakai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini ulama-ulama muhaqqiqun mengatakan walaupun dia ada dalam sebahagian buku-buku sirah yang dikarang dan buku tafsir, tetapi ini sebahagian daripada kisah yang macam ini ianya daripada Israiliyat yang dimasukkan. Dan kadang-kadang lebih dahsyat lagi tambahan pada kisah ini. Ada sebahagian orang dia mengkisahkan lebih dahsyat. Mereka kata dua-dua malaikat ini, mereka ini diikat kaki mereka itu di perigi di telaga Barghus, dan Allah Ta'ala hukumkan mereka sehingga ke hari kiamat. Ada pun perempuan yang telah mereka buat zina dengannya, yang malaikat dua-dua itu mereka kata konon-kononnya buat zina dengannya, yang perempuan itu namanya Zahrah. Maka mereka ini, perempuan ini konon-kononnya Allah Ta'ala telah tukar bentuk mereka jadi bintang di langit. So bintang di langit yang hari ini namanya Zuhrah itu adalah itu adalah perempuan tersebut yang dia namanya Zahra. Ini kisah yang sangat dusta, kisah yang sangat jelas dusta. Walaupun ada dalam sebahagian buku tafsir, ada dalam sebahagian buku sirah, tetapi seseorang itu mesti ambil ilmu dengan ulama. Ilmu agama bukan diambil dengan baca buku, beli buku dekat pasar, baca. Kita pun ambil semua daripada helaian-helaian buku. Kadang-kadang bukan ianya tidak disebut pada asalnya oleh pengarang kitab, ditambah oleh sebahagian pengkhianat ilmiah yang masukkan kepada kitab-kitab ulama. Kadang orang Yahud, sebab tu kisah Israiliyat adalah kisah orang Yahud yang mana mereka telah buat penyelewengan kepada kitab-kitab ulama, kitab tafsir. Mereka masukkan penyelewengan tersebut di dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ulama. Maka orang yang tak belajar dengan guru, tak belajar dengan talaqi, mereka jatuh di dalam kesesatan, di dalam helaian-helaian buku yang mereka baca. Sebab itulah kita kena ingat di sini, kita kena ingat di sini bahawa ilmu agama ini kita mesti ambil dia dengan talaqi. Dan hatta kita nak tahu tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini, juga kita kena belajar dia dengan talaqi, mesti ada ulama. Jangan kita baca sendiri. Ini bukan metod yang diajar oleh baginda Rasulullah, yang diwarisi oleh para sahabat Rasulullah, yang diwarisi oleh para tabi'un dan tabi'un. Ilmu bukan dengan membaca. Mereka ajar kita ilmu bitalaqi. Ilmu dipindahkan, disebarkan dari satu generasi ke satu generasi bitalaqi, bil isnad, dengan sanad-sanad. Sebab tu Ibnu Mubarak kata al-isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu ia sebahagian daripada agama. Kalaulah ilmu itu dia bukan disampaikan, disebarkan dengan sanad-sanadnya, dengan ada gurunya yang siqah, yang ahli sunnah wal jamaah, nescaya akan ada orang yang mendakwa tentang agama, disandarkan kepada agama, sesuatu yang bukan daripada agama, lalu dia klaim ini adalah agama. Wal'iyazubillahi ta'ala. Maka hati-hati kita di akhir zaman kita hidup, hendaklah kita mempelajari ilmu, kita pelajari ilmu dengan ahli sunnah wal jamaah, dengan talaqi, ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita membahaskan tentang iman kepada malaikat. Itulah syu'bah yang ketiga di dalam kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Ia adalah ringkasan daripada kitab Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi
Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahaskan asy-syu'bah ar-rabi'ah, syu'bah yang keempat, dan tunggu kita pada hari yang pada hari Ahad, iaitu di waktu subuh. Kali ini pada waktu subuh di hari Ahad minggu yang keempat. Insya-Allah di 6.30 hingga 7.30 lebih kurang macam itu kita akan bersiaran dan kita akan sambung syu'bah yang keempat pada minggu yang keempat pada bulan ini. Insya-Allah sampai di sini. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.